Sebab tu saya tak faham pasal apa orang Melayu boleh sebut mampu apabila orang bukan Islam mati. Lepas tu dia larang pula anak dia. Oh, dia kata ada orang mati. Bukan mati, mampu. Sedangkan mampu itu perkataan yang buruk. Orang Islam cakap macam tu ke bila ada orang mati? Mampu. Tak boleh. Di dalam mana-mana negara, Malaysia adalah negara majoriti Muslim. Malaysia ialah negara Islam, negara yang penduduknya majoriti Muslim. Apa nasib orang bukan Islam? Apa nasib orang bukan Islam? Ada sekolah, sektor perniagaan, mereka boleh meniaga, boleh ada duit, boleh ada sekolah, boleh hidup, boleh mengamalkan, bahkan mereka diberi cuti. Boleh mengamalkan ajaran agama dengan bebas. Bahkan jalan-jalan sebahagiannya ditutup, dikawal oleh pasukan keselamatan. Untuk apa? Untuk memberi ruang mereka mengamalkan amalan dan ajaran mereka. Tuan-tuan tengok di negara Islam ni, pasukan keselamatan tutup jalan, kawal keselamatan, diberi cuti, dihalang orang lain, dibagi laluan untuk upacara-upacara keagamaan. Di negara orang Islam majoriti. Cuba kalau tuan-tuan tengok luar sikit, di negara yang mana orang Islam minoriti, kita sikit, apa jadi? Tak payah kita bincang panjang-panjang, tak payah kita bincang. Di mana negara orang Islam banyak, minoriti dia bukan Muslim, selamat, bebas, terjamin. Kenapa? Kerana Islam anti kepada kejahatan dan kezaliman. Hatta tuan-tuan, Ibnu Abbas dalam athar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari di dalam Adabul Mufrad, Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata, kalaulah Fir'aun dia mari dekat aku, Fir'aun tu, dia kata barakallahu fika. Fir'aun tu kata barakallahu fika, semoga Allah memberkati engkau. Ibnu Abbas kata apa? Aku akan jawab balik kat Fir'aun, wa fika, dan Allah memberkati engkau. Apa maksud dia? Tuan-tuan faham apa maksud dia? Fir'aun yang paling teruk, musuh Allah tu, kalau dia mari cakap elok, dia mari sebut benda yang elok, dia doakan kita benda elok, Ibnu Abbas kata kita akan cakap elok balik dengan dia. Itu belum banyak lagi isu-isu yang lain. Cuma saya nak sebut ringkas ya. Di mana negara orang yang bukan Islam banyak, tuan-tuan boleh tengok di negara-negara tertentu, apa jadi pada orang Islam yang minoriti? Nak mengamalkan seperti baru ni kita raya korban, di sebahagian tempat orang Islam tak dibenarkan untuk melakukan ibadah korban. Orang Islam tak boleh bersemayang, tak boleh menutup aurat, tak boleh pakai tudung. Nampak? Sebab itu saya kata tuan-tuan, Islam ni sebelum orang lain bercakap tentang keadilan sejagat, tentang apa-apa, Islam telah ajar bagaimana nak berurusan. Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi kata apa? Sesiapa yang menzalimi seorang kafir di dalam negara yang dia dilindungi oleh pemerintah. Dalam negara kita ni artinya orang yang ada kewarganegaraan atau orang yang ada visa, ada perjanjian. Visa tu perjanjian lah. Dia boleh masuk dalam negara kita dan dia diberikan perlindungan oleh kerajaan. Mana-mana orang Islam yang zalim pada dia, mana-mana orang Islam yang memberikan sesuatu yang di luar daripada kemampuan dia, orang Islam ambil barang dia, Nabi kata esok dia akan berhadapan dengan aku di hari akhirat. Aku akan menjadi hujah bagi pihak orang bukan Islam tadi. Nampak tuan-tuan? Nabi bagi amaran. Sebab itu kita pelik, ada sebahagian penceramah dia kata, orang tanya dekat dia, saya difahamkan, bolehkah kita curi ataupun boleh tak kita ambil barang orang bukan Islam? Dia kata boleh. Yang tak boleh buat jahat ni, yang tak boleh kita zalim ni orang Islam. Tapi kalau dia bukan Islam, kita boleh pergi curi duit dia, kita boleh pergi ambil barang dia. Ini fatwa sesat dan fatwa yang terkeluar daripada Islam. Hatta Nabi tak bagi. Sebab itu tuan-tuan baca dalam kisah, banyak kisah-kisah sahabat yang mereka mari jumpa sahabat, mereka tuntut hak dengan sahabat walaupun mereka bukan Islam, mereka menang kes.
Dan tuan-tuan, sebagai akhirnya, banyaklah kalau saya nak sebut contoh, saya nak sebut dalil, boleh banyak kita boleh sebut tentang adilnya Islam. Cuma tuan-tuan hadirin mukminin, satu saya kata tadi, kita tak boleh zalim pada mereka. Quran sebut wa qulu lin-nasi husna. Hatta kalau kamu nak bercakap pun, bercakap elok-elok dengan orang, dengan manusia, bukan dengan orang Islam ya. Dengan orang Islam kamu tak boleh maki, dengan orang Islam kamu tak boleh mencarut, dengan orang bukan Islam juga kamu tak boleh mencarut. Sebab tu saya tak faham pasal apa orang Melayu boleh sebut mampuih apabila orang bukan Islam mati. Lepas tu dia larang pula anak dia. Oh, dia kata ada orang mati. Hei, bukan mati, mampuih. Sedangkan mampuih tu perkataan yang buruk. Orang Islam cakap macam tu ke bila ada orang mati? Mampuih. Tak boleh. Hatta Nabi bila lalu satu orang Yahudi, Nabi bangkit. Nabi bangun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bangkit. Bukan Nabi cakap mampuih. Mampuih pun Nabi tak cakap, Nabi bangun. Bangun hormat. Nabi bangun. Sahabat beritahu. Sahabat kata, ya Rasulullah, Yahudi bangkit. Buat apa dia Yahudi, dia bukan Islam? Apa kata Nabi? Nabi kata, bukankah dia manusia? Nabi kata, bukankah yang mati itu manusia? Kalau kita tak hormat dia kerana agama dia, kita hormat dia sebagai manusia. Sehingga di dalam fiqh orang Islam, jika ada jenazah bukan Islam yang mati di negara orang Islam dan tidak ada siapa yang menguruskannya dan dibimbangi mayat itu rosak, wajib orang Islam untuk menanamnya dengan cara yang terhormat. Tu belum baca lagi tentang adab berperang. Tak boleh serang rumah ibadat, tak boleh bunuh orang-orang agama, tak boleh merosakkan banyak. Last saya nak sebut kat tuan-tuan, satu tak boleh buat jahat. Yang kedua, Nabi suruh buat baik. Quran kata, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Dalam surah Al-Mumtahanah kan, kita selalu baca, Allah tak larang kamu buat baik. Bahkan kalau kita tengok tuan-tuan, ada satu peristiwa dalam suratul Baqarah ayat 272. Tuan-tuan boleh baca, saya tak sempat nak baca. Dalam suratul Baqarah ayat 272. Pada zaman Nabi, sahabat-sahabat ni depa rasa Al-Hafidh Ibn Kathir menyebut hal ini dalam tafsir dia. Ibn Kathir kata, Al-Baqarah 272. Tuan-tuan balik tengok kalau saya silap. Ibn Kathir kata, pada peringkat awal orang Islam rasa susah hati tau. Dia rasa tak berapa nak seronok bagi sedekah dekat orang bukan Islam. Kerana dia rasa macam tak dapat pahala. Rasa macam tak dapat, tak dikira lah. Kan? Kalau tuan-tuan tanya, kalau kita bagi kat orang bukan Islam tak dapat pahala tak? Al-Baqarah 272 jawab soalan ni. Dalam Al-Baqarah 272, Ibn Kathir kata, di kalangan sahabat dia rasa kalau kita bagi ni, depa ni kapiak bagi buat apa kan? Depa ni kapiak tolong buat apa? Kapiak biar pi kat depa lah kan? No, dalam Quran 272 Allah menyatakan kebaikan yang kamu lakukan kepada orang kafir tetap dinilai baik di sisi Allah, ada pahala. Sebab itu bila kita sembang soal fiqh, dia ada soal fiqh, saya ingat di masjid ni ada diajar fiqh muamalah, interaksi dengan non-Muslim. Tuan-tuan tengok, ada bab agama ajak macam mana nak bermuamalah. Mudah-mudahan tuan-tuan, gambaran yang saya bagi itu dalam waktu yang terbatas ini memberikan pencerahan kepada kita. Agama ni rahmat, universes kan? Bukan sahaja sama kita, tapi merentasi seluruh bangsa dan budaya. Wallahu ta'ala